Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir, 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 Rabbil khairi ya karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada semua kaum muslimin muslimat, jemaah sekalian. Semoga dipanjangkan lagi umur kita hari ini, dan semoga hari ini lebih baik daripada sekarang. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita buka kuliah kita pada pagi yang mulia ini dengan ulum kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda, ahli keluarga baginda. Yang tidak lupa kepada ayahanda tercinta saya, Haji Muhammad Azmi bin Mazin, yang meninggal disebabkan COVID-19. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya, Al-Fatihah tadi sampai kepada arwah-arwah yang telah pergi mendahului kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kita pada pagi yang mulia ini, sebagaimana Nabi sebut, ya, bertemu kita di dalam majlis ilmu yang disebut sebagai Raudatul Jannah. Dan Alhamdulillah, hari ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi memberi pada kita nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Sebagaimana Nabi sebut, antara nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah nikmat iman dan juga Islam. Kerana dengan Islam adalah agama yang diredai, kerana dengan Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan Islam seseorang hamba Allah itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih lagi bertemu. Ya, saya ini banyak sikit kerja, ya, banyak sikit kerja, dan Alhamdulillah hari ini masih lagi kita bertemu dan diberi lagi nikmat, ya, dan diberi lagi rezeki pada pagi yang mulia ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu. Ya, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi yang mulia ini, ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi yang mulia ini memberi pada kita salah satu asbab untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi yang mulia ini kita gunakan dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita sampaikan, dan kemudian mudah-mudahan asbab itu memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ya dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam semata-mata. Oleh itu, marilah sama-sama kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita ini, tuan-puan, diberkati di dunia dan juga di akhirat.
Jadi bersyukurlah kepada Allah kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Jadi bersyukurlah kepada Allah kita dibesarkan sebagai Islam. Dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam husnul khatimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Mafhumnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang yang percaya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah jelaskan kepada kita bahawasanya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu percaya. Perkataan berjaya di sini bukan sahaja berjaya di dunia, malah perkataan yang berjaya di sini Allah tegaskan adalah berjaya ini bermaksud apa? Berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Allah kata apa? Barang siapa yang nak berjaya di dunia dan di akhirat, maka bertaubatlah dia. Maka banyakkanlah bertaubat. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Berjaya ni maknanya apa? Kita berjaya di dunia, maknanya setiap pekerjaan yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah bila kita orang yang sentiasa bertaubat, orang yang sentiasa istiqamah dalam ibadah kita, maka kita akan menjadi orang yang berjaya. Berjaya itu bermaksudnya apa? Berjaya menjadi isteri yang baik, berjaya menjadi pekerja yang baik, berjaya menjadi hamba yang baik. Sebagai contoh, berjaya di akhirat itu apa? Maksudnya adalah kita percaya masuk ke dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini jelas menunjukkan kepada kita untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat, perbanyak-banyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok hari ini 31 Disember 2022, tinggal beberapa jam lagi, beberapa minit lagi, insya-Allah kita akan melangkah ke tahun yang baru, ke tahun 2023. Bila kita masuk tahun yang baru, maksudnya kat sini bila sebut tahun yang baru ni, pasti di antara kita ni ramai di antara kita ni yang ada niat yang baru, azam yang baru bila nak masuk musim yang baru ataupun tahun yang baru. Kalau kita dekat sekolah lah dulu-dulu, kita tanya anak-anak murid kita, ya, apakah azam tahun ni? Kalau kita tanya murid-murid dekat sekolah, apa azam tahun ni? Yang SPM tahun ni nak apa? Nak dapat 10A. Yang PSR, yang PMR nak dapat apa? So ada azam masing-masing. Azamnya apa? Nak jadi pelajar yang cemerlang, ustazah dekat sekolah. Saya nak jadi pelajar yang terbaik dekat sekolah. Saya nak dapat SPM 10A, saya nak dapat UPSR 5A, saya dapat PMR 9A dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau dekat sekolah macam tu. Tapi kalau tempat kerja, apa azam kita? Kita nak jadi seorang pekerja yang berjaya. Kita nak jadi seorang pekerja yang berdisiplin. Kita nak jadi seorang pekerja yang terbaik. Kita nak jadi apa lagi? Jadi kalau dekat rumah kita nak jadi seorang isteri yang baik, seorang suami yang terbaik, seorang isteri yang terbaik, seorang anak yang terbaik. So bila masuk tahun baru, pasti di antara kita banyak azam yang baru, ya. Banyak azam yang baru, banyak niat yang baru dan sebagainya. Jadi pantas masa berjalan tuan-puan, pelbagai dugaan, pelbagai ujian, ya, pelbagai suka dan duka yang kita tempuhi pada tahun ni. Kita belum masuk lagi tahun yang baru ni, kita masih lagi tahun 2022. Kalau kita tengok tuan-puan, ya, pantas masa berjalan, pelbagai ujian, pelbagai dugaan, suka dan duka yang pernah kita tempuhi pada tahun 2022 ni banyak sangat. Kalau kita tengok, ya, dunia kita ni dah akhir zaman, rasa macam baru je masuk 2022, ya. Pejam celik, dah nak masuk 2023. Ya, pejam celik dah nak masuk ke tahun 2023. Allahu Akbar.
Sebenarnya hidup kita ni tuan-puan terlalu singkat. Terlalu singkat hidup kita ni bila kita ni nak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi gunakanlah masa yang kita ada, gunakanlah masa yang kita ada untuk membuat banyak ibadah, untuk melaksanakan banyak ibadah. Gunakan masa yang kita ada untuk perbaharui segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali menjelang tahun baru tuan-puan, mesti di antara kita ni nak tanam azam yang baru. Nak tanam azam yang baru, tapi dah tercapai ke kita? Dah tercapai ke kita azam kita yang lama? Sebagai contoh, waktu 2021 kita berazam 2022, kita berazam 2022 ni kita nak perbaiki solat kita, kita nak perbaiki ibadah kita, kita nak perbaiki hidup kita, kita nak perbaiki diri kita ni. Dah tercapai ke azam kita ni sebenarnya? Sebab dah nak masuk 2023, adakah azam kita 2022 ni dah tercapai ke belum? Dah terlaksana ke belum? Nanti kita akan pergi satu persatu. Apa azam masyarakat Malaysia yang suka buat, adakah dah capai ke belum dan sebagainya. Maksud kita tengok azam kita yang tahun ni dah tercapai ke belum, sebab nak masuk tahun depan dah, nak masuk tahun yang baru dah. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan antara cara untuk kita nak istiqamah dalam merealisasikan azam kita. Kadang-kadang tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang di antara kita ni mempunyai azam yang sangat tinggi, bagus. Kita perlu ada impian, kita perlu ada matlamat, kita perlu ada azam dalam diri kita. Sebab apa? Bila ada azam dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang bermotivasi, kita akan menjadi orang yang bersemangat, kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada semalam, ataupun lebih baik tahun ni daripada tahun lepas. Macam tu. Jadi insya-Allah ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kita nak istiqamah dalam merealisasikan azam kita. Yang pertama adalah buat perkara yang mudah dahulu, yang dahulu barulah perkara yang susah. Sebagai contoh, yang pertama, buat perkara yang mudah dahulu, barulah buat perkara yang susah. Bila mana kita nak cuba sesuatu perkara yang baru, maka perlukan keyakinan dalam diri kita. Jadi keyakinan tu datang bila mana kita percaya pada diri kita sendiri bahawa kita boleh melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ada di antara kita ramai yang berjumpa dengan saya, mereka ini baru nak bertaubat dan baru nak kembali kepada fitrah. Baru nak mulakan solat, baru nak mulakan mengaji walaupun usia dah senja dan sebagainya, baru nak belajar mengaji, baru nak perbaiki diri, baru nak baru nak melangkah ke jalan yang lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kat sini Allah masih lagi panjangkan umur dan Allah masih lagi beri nikmat hidayah kepada mereka-mereka ni. Dan Allah masih lagi memberi nikmat hidayah kepada kita. Sebab apa? Bayangkan kita ni kadang-kadang sibuk dengan hal dunia, tiba-tiba Allah jentik dalam hati kita suatu perasaan di mana kita nak berubah. Maksudnya kat sini apa? Allah masih lagi sayangkan kita. Allah masih lagi sayangkan kita, panjangkan lagi umur kita untuk kita bertaubat, untuk kita perbaiki diri kita dari sehari demi sehari. Jadi kat sini tuan-puan, bagaimana kita nak istiqamah dalam merealisasikan azam kita adalah yang pertama, buat perkara yang mudah dahulu, barulah buat perkara yang susah. Sebagai contoh, ada orang yang baru dia nak mula dengan solat. Ada orang dia baru nak berjinak-jinak dengan solat. Sebab solat ni katanya adalah dia dah lama tinggalkan solat. Ataupun ada orang yang solat tapi solat dia ni macam biskut, kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Ada orang yang macam tu. Jadi bagaimana kita nak merealisasikan azam kita yang baru ni? Ada orang ni dia nak istiqamah dalam solat dia. Ada orang ni dia nak istiqamah dalam membaca Al-Quran. Okey, sebagai contoh cara bagaimana? Cara dengan cara yang first kali adalah cuba belajar
mengaji sikit-sikit. Cuba belajar solat sikit-sikit. Kalau kita tak tahu, cuba kita buka YouTube. Ya, cuba kita buka YouTube. Ya, macam mana Ustaz Razak ajar cara-cara solat. Ya, cara-cara solat, bacaan dalam solat. Kita cuba sikit-sikit. Kemudian bila kita nak solat, kita cuba dengan membaca surah-surah yang lazim. Kita cuba membaca surah-surah yang pendek. Ya, Ad-Duha ke, An-Nas ke, ya, 3 Qul dan sebagainya. Tapi bagi orang yang, contohnya bila orang tu baru nak bila jinak-jinak untuk mengaji kan, kita cuba dengan perkara yang mudah. Kata apa, kita cuba dengan perkara yang mudah dahulu, barulah perkara yang susah. Contoh ada orang ni, ada hamba Allah ni, ya, pelajar saya juga kan tuan puan, dia ni dah berusia, ya, ada seorang hamba Allah tu dia dah berusia, tapi katanya waktu muda dia tak pernah mengaji, tapi bila mungkin dia dah berusia, mungkin ialah Allah bagi hidayah pada dia kan, waktu tu dia rasa dia nak mula mengaji, dia tengok kawan sebelah dia dah start mengaji, dia dah pandai mengaji, pandai solat dan sebagainya, dia rasa macam terkilan kalau dia tak boleh buat perkara yang sama. Jadi bagaimana cara dia? Adalah dengan cara apa? Ya, saya ajar mengaji daripada yang mudah. Ajar mula sebutkan perkara, sebut makhraj huruf dalam Iqra tu kan. Cuba baca Iqra dahulu, a i u tadi tu babi bu, tak apa. Ya, tak apa. Jangan rasa merendah diri. Kalau kita rasa kita ni orang yang tak boleh nak baca Al-Quran, ya, tak apa. Ya, jangan rasa merendah diri. Sebab apa? Sebab apa? Ilmu Allah tu sangat luas tuan-puan. Ilmu Allah tu sangatlah luas. Ya, kalau kita baca Iqra pun kita dapat pahala. Kita baca satu huruf pun kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Apatah lagi bila kita banyak baca Iqra, kita berusaha untuk baca Iqra lama-lama, kita baca Iqra, kita baca Muqaddam, lama-lama kita boleh baca Al-Quran. Sebab apa? Kita baca benda yang mudah dahulu. Baca benda yang mudah, yang senang dahulu, dan mudah-mudahan bila kita sentiasa berusaha, kita akan lidah kita ni akan fasih, ya, lidah kita ni akan fasih untuk kita baca Al-Quran. Maksud dekat sini adalah bila kita ni ada azam yang baru, cuba lakukan sesuatu tu dengan perkara yang mudah dahulu, barulah perkara yang susah. Cuba benda-benda yang mudah dahulu. Contoh bila nak baca Al-Quran, cuba baca Iqra, bacalah, sebutlah makhraj huruf, baca tajwid dan sebagainya, baca dengan bertajwid dan sebagainya. Apa guna bila kita baca Al-Quran tapi bila kita baca Al-Quran tidak bertajwid? Lebih baik kita baca Iqra dengan bertajwid daripada kita baca Al-Quran dengan sembrono je, tidak bertajwid, pandang pendek entah ke mana, ya, dengung entah ke mana dan sebagainya, ya. Jadi lebih baik kita baca dulu, kita belajar dulu tajwid sikit demi sikit, kita baca dulu makhraj huruf, kita sebut dulu huruf Al-Quran dengan betul dan sebagainya. InsyaAllah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Di antara cara untuk istiqomah dalam merealisasikan azam yang baru adalah dengan cara buat perkara yang mudah dahulu, barulah perkara yang susah. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk kita nak istiqomah dalam merealisasikan azam kita? Yang kedua adalah dengan matlamat yang kita ada tu menghantui fikiran kita. Sebagai contoh adalah sebagai contoh apa? Maksudnya matlamat yang kita ada tu kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Matlamat yang kita ada tu kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Antara sebab kenapa azam tinggal azam. Maksudnya apa? Antara sebab kenapa ada orang tu dia banyak sangat azam dia. Ya, banyak sangat azam. Tak kisah kita naik banyak azam ke sikit dan sebagainya, kita ada azam tapi tak laksana pun azam kita tahun ni. Kan? Kenapa azam tinggal azam orang kata? Ialah kerana apa? Sebab apa? Sebab matlamat tu tidak menguasai jiwa dia. Maksudnya bila kita ada azam tapi kita ni tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan azam kita, maka kita ibarat apa? Ibarat menyiram air ke daun keladi. Maksudnya kita tak ada apa-apa pun. Ibaratnya ada azam tapi tak buat apa-apa pun. Maksudnya tak ada apa-apa lah. Kita tak dapat apa-apa. Ibarat azam tinggal azam je. Ya. Maksudnya untuk kita nak istiqamah dalam merealisasikan azam kita yang baru ni, mestilah ada matlamat dan bersungguh-sungguh dengan azam kita yang baru. Sebagai contoh tuan-puan, kita ni nak berubah menjadi orang yang lebih baik daripada tahun lepas. Contoh esok masuk tahun yang baru.
Esok masuk tahun yang baru, hari yang baru dan sebagainya kan. Jadi tanamkan azam dalam diri kita. Kalau boleh esok nak masuk tahun yang baru, hari ni kita dah ada azam dah. Kita tulis azam kita hari ni kita nak jadi apa. Apa yang kita nak pada tahun yang baru, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita nak realisasikan dalam azam yang baru, kita tulis. Kita tulis, kita nyatakan, barulah kita nampak azam kita tu. Ya, sebagai contoh, kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Sebagai contoh, kita nak berubah jadi orang yang lebih baik, kita nak tinggalkan maksiat. Kita nak tinggalkan segala dan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kat sini kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik. Kita nak berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, kita nak berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Jadi bila kita ni nak berubah menjadi orang yang lebih baik, maksud kat sini kita tulis azam kita, kita nak jadi lebih baik, kita nak tinggalkan maksiat, kita nak tinggalkan perkara-perkara yang haram, maka kita perlu ada usaha untuk kita buat suatu perkara tu. Kita perlu ada usaha. Sebagai contoh, bila kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik, kita tahu diri kita ni macam mana. Jadi perbanyakkan solat taubat, perbanyakkan muhasabah diri kita, perbanyakkan muhasabah diri kita. Lepas kita solat, perbanyakkan muhasabah diri kita. Tengok apa yang aku azam tahun ni, apa yang azam aku tahun ni yang aku tak buat lagi, yang aku tak laksana lagi, yang aku tak realisasikan lagi tahun ni apa. Muhasabah balik diri kita. Kemudian kalau ada kelas agama, pergi kelas agama, timba ilmu sikit demi sikit. Ya, zaman sekarang ni mudah tuan-puan. Kita nak pergi kelas agama. Tak semestinya zaman sekarang ni kita kena pergi surau ataupun masjid. Kalau kita ada masa, kita pergi, alhamdulillah, banyak pahala. Tapi kalau kita tak ada masa, ya, zaman sekarang ni semuanya di hujung jari. Kita boleh buka YouTube, kita boleh buka Facebook dan sebagainya untuk kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Mudah-mudahan bila kita ada ilmu agama dalam diri kita, yang paling penting yang ada dalam diri kita ni ilmu agama. Sebab itu didik anak kita dengan adanya ilmu agama. Kalau anak kita ni hebat macam mana pun anak kita tu tuan-puan, bila tidak ada ilmu agama dalam diri dia, takut ilmu yang dia ada tu terpesong. Jadi terapkan dalam diri anak kita, terapkan dalam diri kita. Yang pertama sekali, adanya agama dalam diri, agama Islam adanya dalam diri, didikan Islam adanya dalam diri. Yang paling penting, solat tu jangan lupa. Yang paling penting, solat tu janganlah lupa. Jangan sesekali tinggal solat. Ajar anak kita kalau boleh jangan sesekali tinggal solat dia. Ajar anak kita jangan sesekali meremehkan solat dia. Sebab apa tuan-puan? As-salatu imaduddin. Solat itu merupakan tiang agama. Ya, bagaimana solat itu tiang agama ialah, ya, orang kata apa? Solat itu yang menentukan bagaimana hidup kita. Solat itu yang menentukan bagaimana kepribadian kita. Kalau kita nak anak kita anak yang baik, maka jagalah solat dia. Kalau kita nak suami kita jadi suami yang baik, maka jagalah solat dia. Suruhlah dia jaga solat dia. Kalau kita nak jadi orang yang baik, hamba Allah yang baik, maka jagalah solat kita. Ya, dalam hidup kita ni tuan-puan, apa yang kita buat sekalipun, yang pertama sekali, solat tu jangan lupa. Kita sibuk macam mana sekalipun, ya, kerja kita dekat office tu terlampau banyak sangat. Orang kata kita ni busy mengalahkan Perdana Menteri lah kan, katakan. Walaupun kita ni busy macam mana sekalipun, solat tu janganlah lupa. Ya, jangan sekali kita remehkan solat kita, jangan sekali kita tinggalkan solat kita. Sebab apa? Solat itu yang menentukan bagaimana kehidupan kita hari tu. Ya, kalau kita ni tuan-puan, sebagai contoh, kita ni lambat. Orang yang sering meremehkan solat, sering melambatkan solat, maka lambatlah rezeki itu datang pada kita. Ya, bila kita ni orang yang, orang kata apa, sentiasa meremehkan solat kita, orang yang sentiasa meninggalkan solat. Sebab itu kita tengok balik, kenapa Allah tak kabulkan lagi permintaan kita? Kenapa Allah masih tidak lagi melaksanakan apa yang kita nak? Sebagai contoh, kita doa dengan Allah, tapi kenapa Allah tak bagi lagi? Sebagai contoh, apa yang kita buat, kita kerja dan sebagainya, penat dan sebagainya, tapi kenapa tak dapat apa yang kita nak? Kita tak dapat apa yang kita kerjakan, kita tak dapat apa yang kita impikan. Kenapa? Cuba cek balik solat kita. Mungkin ada solat kita tu yang kita
Mungkin ada rukun solat yang kita buat tak betul. Mungkin ada solat yang kita buat, yang kita laksanakan tak khusyuk dan sebagainya. Sebab itu, solat itu menentukan bagaimana kehidupan kita. Solat itu menentukan bagaimana hidup kita. Solat itu menentukan bagaimana rezeki kita. InsyaAllah tuan-puan, bila mana Nabi kata, bila mana kita laksanakan solat dengan cepat, maka rezeki akan datang pada kita dengan cepat. Kalau kita nak berjaya dengan cepat, maka laksanakanlah solat dengan cepat. Kalau kita nak rezeki kita datang dengan pantas, maka laksanakanlah solat kita dengan pantas. Kalau kita nak hidup kita ni berjaya dunia dan akhirat, maka jangan sekali kita meninggalkan solat kita. Jadi dekat sini adalah laksanakan solat tu dan jangan remehkan solat. Kemudian perbanyakkan istighfar, perbanyakkan muhasabah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sebagai contoh, kita ni matlamat kita tahun baru ni, kita kata apa dalam diri kita, kita tulis, ya Allah, aku tak nak buat dah, aku tak nak dah tengok benda-benda yang haram, aku tak nak dah buat perkara-perkara maksiat, aku tak nak dah buat perkara-perkara yang tak baik. Maka bila kita bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang kita nak, insya-Allah tuan-puan, benda tu akan tercapai. Bila mana kita ni ada matlamat tapi kita tak usaha untuk nak melaksanakan matlamat kita, maka dia ibarat menyiram air ke daun keladi, maksudnya tak dapat apa-apa. Jadi perlulah matlamat kita tu perlulah bersungguh-sungguh kita laksanakan. Okey, sebagai contoh, ada orang yang impian dia ataupun ada orang yang matlamat dia nak nak kuruskan badan, ataupun katanya nak diet, katanya nak diet. Tak ada masalah. Setiap orang tu dia ada matlamat tersendiri. Setiap orang tu ada impian dia tersendiri. Sebagai contoh, ada orang tu dia nak kuruskan badan. Caranya apa? Kena adalah usaha dia. Caranya dengan kurangkan makan, caranya dengan banyakkan minum air putih, banyakkan minum air masak, kurangkan air manis ataupun tinggalkan air manis. Kemudian ambil makanan suku-suku separuh dan sebagainya, perbanyakkan jogging dan sebagainya. Sebab apa? Bila kita ni ada orang dia nak kuruskan badan, sebab apa? Bukan sahaja untuk nak cantik, bukan sahaja nak handsome dan sebagainya, tapi dia nak kuruskan badan ni untuk apa? Untuk dia nak mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bila badan dia mungkin bila badan dia lebih berat badan dan sebagainya, susah dia nak sujud, susah dia nak rukuk, susah dia nak laksanakan ibadah yang lain. Dan matlamat dia tahun ni adalah matlamat dia baru, dia nak kuruskan, turunkan berat badan dia. Sebab apa? Untuk dia nak mudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat itu datang daripada badan yang cergas. Kalau kita nak akal kita sihat, akal kita ni mantap, orang kata, maka sihatkan badan kita, cergaskan badan kita. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat, akal yang sihat datang daripada badan yang cergas. Maksudnya tak salah pun kita ada matlamat untuk kita nak turunkan berat badan ke, matlamat kita nak jadi orang yang lebih baik, matlamat kita nak menjadi hamba yang lebih baik dan sebagainya. Tulis matlamat kita dan laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, antara cara untuk kita istiqamah dalam merealisasikan azam kita adalah, ketiga adalah dengan cara perbanyakkan muhasabah diri. Perbanyakkan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan muhasabah diri. Bila sebut muhasabah diri ni, muhasabah diri dengan apa yang kita lakukan sepanjang tahun ni. Kita nak masuk tahun yang baru tuan-puan. Tak sampai beberapa jam lagi, tak sampai beberapa minit lagi lah. Dan kita ni kalau pejam celik tak sampai dah 24 jam lagi, kita nak masuk pada tahun yang baru, azam yang baru. Jadi muhasabah balik diri kita hari ni. Apa yang aku dah buat daripada awal tahun ni, dah sampai akhir tahun dah, 31 Disember dah. Apa yang aku dah buat? Dah laksana ke belum impian aku, azam aku tahun ni? Dah terlaksana ke belum? Dah terlaksana ke belum? Okey, kemudian tuan-puan, sebagai contoh, ada di antara kita yang azam tahun ni tak terlaksana lagi. Mungkin tak terlaksana lagi, tak apa. Bawa azam tahun ni ke tahun hadapan. Sebagai contoh, di antara kita ni, ada yang azamnya nak
nak turunkan berat badan, tapi tahun ni tak turun-turun, lagi naik ada, ya, lagi naik ada. Maka bawa azam tahun ni ke tahun yang baru. Jadi perlulah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan azam tersebut. Bukanlah kata apa, azam tinggal azam saja. Maksud tak kisah apa azam kita, maka laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Ingatlah bahawasanya kegagalan itu mengajar kita daripada untuk berubah menjadi lebih baik, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama pada masa yang akan datang. Sebab itu kita perlunya muhasabah dalam diri kita. Bila kita muhasabah diri kita, ya, bila kita banyak muhasabah diri kita, kita tahu apa kelemahan kita, kita tahu apa kegagalan dalam diri kita. Maka ingatlah bahawasanya kegagalan tu tangga kejayaan. Tak mestinya kita gagal tahun ni, kita tak boleh berjaya pada tahun hadapan. Maksudnya bawa azam kita yang lepas tu masuk ke tahun yang baru. Kita ada azam yang baru, niat yang baru, jadi orang yang baru, betul-betul nak laksanakan azam kita. Tak kisah apa pun azam kita, ya. Sebagai contoh, ya, jika kita rasa diri kita ni sangat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas solat subuh, ya, lepas solat subuh, lepas solat zuhur ke, tak kira solat apa pun, lepas solat, ya, cuba istighfar dan cuba, ya, hari ni cuba istighfar, ya, banyakkan istighfar dan cuba muhasabah diri balik. Ya Allah, esok dah nak masuk hari yang baru, azam yang baru. Aku nak jadi orang yang baik, aku nak jadi hamba yang lebih baik. Kalau kita seorang isteri, aku nak jadi seorang isteri yang lebih baik. Kalau kita seorang anak, kita niat, ya Allah, aku nak jadi anak yang lebih baik. Kalau kita, ya, seorang pekerja, niat, ya Allah, aku nak jadi seorang pekerja yang lebih baik, aku nak jadi seorang pekerja yang terbaik dan sebagainya. Ya, niat dalam diri kita dan tanam azam tu dengan bersungguh-sungguh. Ya, sebagai contoh, bila kita rasa diri kita ni tuan-puan jauh sangat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-puan? Sebab Allah ni sentiasa merindui hamba dia. Ya, ingatlah bahawasanya setiap orang ni diuji dengan ujian yang berlainan. Tapi kita ni tuan-puan, semuanya Allah tetapkan sama. Rezeki kita ni semuanya sama. Ya, maksudnya tidak perlu ada rasa cemburu pada orang lain, tak perlu ada nak rasa iri hati ataupun dengki pada orang lain. Sebab apa tuan-puan? Allah memberi rezeki kepada kita ni pada tempat yang sama. Maksudnya ada orang diuji dengan benda yang lain, kita diuji pada benda yang lain, tapi rezeki Allah bagi pada kita semua sama. Maksud kat sini tak perlulah kita nak rasa kita dengki dengan orang lain dan sebagainya. Ya, jadi bersyukurlah apa yang kita dapat, bersyukurlah apa yang kita ada dalam diri kita. Kembalilah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila kita masuk tahun yang baru ni tuan-puan, kalau tengok umur kita pun semakin meningkat. Ya, kalau umur kita 25 tahun dah masuk 26 tahun, kalau umur kita 30 tahun dah masuk 31 tahun. Ya, kalau kita ni umur kita 39 tahun dah masuk 40 tahun. Maksud kat sini tuan-puan, bila masuk tahun yang baru, umur kita pun umur yang baru. Bukan umur yang makin berkurang, tetapi umur yang makin bertambah. Maksudnya kita menjadi orang yang, mungkin kita menjadi orang yang lebih baik. Sebab itu lagi banyak, lagi meningkatlah umur kita, lagi banyak amalan yang kita lakukan. Ya, bukan lagi meningkat umur kita, lagi kurang amalan yang kita buat. Kalau boleh lagi banyak umur kita, lagi bertambah umur kita, maka lagi banyaklah ibadah yang kita lakukan. Ya, lagi banyak ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Kemudian tuan-puan, ya, sebagai contoh, dulu azam kita nak perbanyakkan bersedekah. Tapi bila kita muhasabah balik, rupanya tahun ni aku tak banyak pun bersedekah. Mungkin tahun ni Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Ya, Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Mungkin ada di antara kita yang hilang pekerjaan dan sebagainya, maka tak terlaksana dia punya azam tahun ni, dia nak bersedekah dan sebagainya. Jadi apa? Bawa azam yang baru tu kepada tahun hadapan. Ya, bawa azam baru tu pada tahun hadapan, katanya nak banyakkan bersedekah. Okay, maka tahun yang baru ni betul-betul dia lakukan, betulkan azam dia nak banyakkan bersedekah dalam bersedekah dalam kehidupannya. Sebagai contoh paling mudah tuan-puan, Nabi kata sedekah subuh, kan? Paling mudah adalah sedekah subuh. Kalau kita tengok dekat sini, sedekah ni tuan-puan mudah sangat. Zaman sekarang ni kalau kita nak bersedekah, tak semestinya kita kena pergi dekat surau ke, masjid ke, pusat kebajikan ke. Tak semestinya kita kena pergi rumah anak yatim dan sebagainya. Zaman sekarang sangat mudah. Kita boleh pergi dekat Facebook ni, kan? Kita boleh tekan je. Kalau kita nak sedekah dekat surau, paling mudah dekat surau An-Nur. Surau An-Nur ni
Kita tekan je, keluar nama akaun dekat bawah tu, kita boleh bersedekah. Mudah-mudahan tuan-puan bila kita sedekah subuh ni tuan-puan, ya, mudah-mudahan dengan sedekah subuh kita ni, kita niat. Bila kita bersedekah, kalau boleh kita niat, ya Allah, mudah-mudahan bila aku bersedekah ni tuan-puan, mudah-mudahan ya Allah bila aku sedekah ni, ya Allah, kau panjangkanlah umurku ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bila aku sedekah ni ya Allah, ya, bila aku sedekah ni ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekahku ni ya Allah, kau berikanlah kehidupan aku bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita ada penyakit ke apa tuan-puan, perbanyakkanlah bersedekah. Ya Allah, mudah-mudahan sedekahku ni ya Allah, kau sembuhkanlah aku daripada penyakit. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan sedekahku ni ya Allah, kau permudahkanlah segala urusanku hari ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan sedekahku ni ya Allah, kau panjangkanlah umurku ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sedekahku hari ini ya Allah, kau permudahkanlah ya Allah ujian ujian aku pada hari ini ya Allah. Mungkin di antara kita ada ujian dia, kita tak tahu, mungkin ada di antara kita ni ada ujian dia. Tak sama ada susah ke senang dan sebagainya. Perbanyakkan bersedekah dan niat dengan sedekah kita tu, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan aku sedekah pada hari ini, pada pagi yang mulia ini ya Allah, aku sedekah ni, mudah-mudahan keluarga aku bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan aku jadi orang yang lebih baik. Kita minta macam tu dengan Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan Allah terima dan Allah kabulkan segala doa kita. Niat. Ya. Kemudian tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara azam yang paling popular rakyat Malaysia ni, ya, kalau kita tengok kan, antara azam yang paling popular rakyat Malaysia ni apa? Ada di antara kita ni tuan-puan yang nak beli kereta baru, ada di antara kita ni yang nak beli motor baru, mungkin ada di antara kita ni yang nak beli rumah baru. Sebagai contoh ya, dah lama bertahun-tahun duduk dekat rumah sewa. Dan azam dia tahun yang baru ni, dia nak berusaha, dia nak ada rumah sendiri. Ya. Kemudian ada di antara kita yang nak tamatkan zaman bujang dia, ada yang mungkin tahun baru ni dia nak berkahwin, ya, dia berusaha cari jodoh dia dan sebagainya. Kemudian ada di antara kita yang nak turunkan berat badan, yang mungkin tahun ni tak tercapai, mungkin tahun ni lebih berat lagi berat badannya, mungkin tahun depan dia kata apa, nak turunkan berat badan. Bawa azam yang baru tu, bawa azam yang kita tak laksana lagi ni, bawa kepada tahun depan, ya. Bawa kepada tahun depan dan lakukan dengan sebaiknya. Maksudnya kat sini adalah apa sekali azam kita tuan-puan, laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Tapi ramai di antara kita yang lupa untuk berazam. Untuk berazam apa? Memperbaiki lebih baik diri kita ni daripada sebelum-sebelum ni. Sebagai contoh, dulu ataupun tahun ni, mungkin kita ni orang yang suka mengata orang, mungkin kita ni orang yang suka memfitnah orang, cakap belakang dan sebagainya. Mungkin tak masuk tahun yang baru ni tuan-puan, ya, masuk tahun yang baru ni berubahlah. Sebab apa? Umur kita ni makin meningkat. Orang kata apa? Kubur tu sentiasa memanggil. Kita tak tahu bila mati kita. Kita tak tahu bila ajal menjemput dan sebagainya. Bila masuk tahun yang baru ni, perbaiki diri kita untuk tinggalkan benda-benda maksiat, untuk tinggalkan benda-benda yang tak baik yang pernah kita lakukan. Tinggalkan. Kalau kita rasa diri kita ni tahun ni banyak fitnah orang, banyak mengata orang, ya, banyak cakap belakang, ya, banyak buat benda-benda yang tak baik, banyak tinggal solat dan sebagainya. Jadi tahun ni, ya, tutup buku lama, buka buku baru nanti. Tutup buku lama, buka buku baru, jadi orang yang baru dan perbaiki diri kita jadi orang yang lebih baik. Kemudian ramai juga di antara kita, ya, yang lupa untuk berazam menambah baik amalan-amalan rohani, termasuk apa? Solat awal waktu. Mungkin tahun ni kita dah orang kata apa, kita dah penuhkan solat kita. Tapi cuba tahun yang baru untuk kita awalkan solat kita, segerakan solat kita, rajin baca Al-Quran. Mungkin tahun ni kita dah belajar Al-Quran, mungkin tahun ni kita baca Al-Quran seminggu sekali. Mungkin tahun depan kita cuba untuk berusaha untuk baca Al-Quran setiap hari. Kita cuba, lepas solat maghrib ke lepas solat isyak, kita cuba untuk baca Al-Quran walaupun sedikit. Kita rajinkan baca Al-Quran. Kemudian pada tahun yang baru ni juga kita berasam dalam diri kita, bila ada masa lapar kita banyakkan berselawat, banyakkan berzikir, banyakkan mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuk tahun yang baru lagi, ya, kita berasam dalam diri kita, kita nak lebih banyak bersedekah. Kita tolong orang yang lebih susah daripada kita, kita menolong orang yang lebih susah daripada kita. Kemudian kita membanyakkan baca
baca buku yang bermanfaat. Kalau zaman sekarang ni orang dah kurang dah baca buku. Okay, tak apa, tapi kita buka telefon ni kalau boleh kita berazam untuk kita baca benda-benda yang bermanfaat. Tinggalkan benda-benda yang lara tu, tinggalkan. Kalau kita scroll-scroll nampak benda-benda yang lara, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan tengok benda-benda yang lara. Sebab azam kita yang baru adalah tahun yang baru, azam yang baru, diri yang baru. Aku tak nak tengok benda-benda yang tak baik. Aku tak nak baca-baca benda yang tak baik. Aku nak baca benda yang positif, yang boleh meningkatkan diri kita ni, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca benda yang bermanfaat. Kemudian pada azam yang baru ni, pada tahun yang baru ni, luangkan masa kita bersama keluarga. Dulu kita ni sibuk sangat dengan kerja, sibuk sangat dengan kawan-kawan, sampai waktu dengan keluarga ni tak ada. Jadi bila kita masuk tahun baru ni, berazam dalam diri kita, aku nak luangkan masa ni pada keluarga. Ada masa luangkan bersama keluarga. Ingatlah bahawasanya bila kita susah macam mana pun sekali tuan-puan, ya, bukan kawan yang akan tolong kita, tapi keluarga kita yang akan tolong kita. Silat-silat bini kita yang akan sentiasa dengan kita, suami kita yang sentiasa ada dengan kita. Yang kita sebelum ni kita sedang sibuk dengan kawan-kawan. Adakah kawan tu yang akan tolong kita bila kita susah? Tidak. Orang yang sentiasa berada dengan kita lah yang akan sentiasa menolong kita. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azam yang baru ni, ya, tahun yang baru ni, perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ni dah masuk akhir tahun dah. Ya, tengok balik apa yang dah kita buat, apa yang belum terlaksana lagi azam kita tahun ni. Ya, maka bersyukurlah apa yang dah kita dapat. Bersyukurlah apa yang Allah kurniakan kepada kita. Mungkin tahun ni ada yang orang yang dah berkahwin. Mungkin tahun ni ada orang yang dah dikurniakan anak. Mungkin tahun ni ada orang yang dapat pekerjaan. Mungkin tahun ni apa tuan-puan? Mungkin tahun ni ada orang yang dah dapat something yang kita tak tahu kan. Okay, jadi bersyukurlah di setiap apa yang kita dapat, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya dekat sini, masuk tahun yang baru, azam yang baru, jadi diri yang baru. Perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun lepas, dan istiqamah dengan azam-azam yang baru. InsyaAllah semoga diri kita, ya, menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan tidak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat tahun baru, ya. Selamat tahun baru, semoga diri kita ni lebih baik, ya. Tahun baru ni tutup buku lama, buka buku baru, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ni, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, ya, insyaAllah bila ada waktu terluang lagi, insyaAllah saya akan kongsikan dengan tajuk yang lebih menarik, ya. InsyaAllah kalau ada masa lagi, insyaAllah saya akan kongsikan dengan tajuk yang lebih menarik lagi, insyaAllah, ya. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.